Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduka rabbi wa asta'inu wa usalli wa usallim ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang kita perolehi. Mudah-mudahan segala nikmat tersebut dapat terus memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesedaran untuk kita terus berada di dalam agamanya, untuk kita terus berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perkara itu perlu untuk kita ingati dan hayati setiap daripada kita bangun tidur. Kerana itu bila kita bangun tidur itu kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala selepas mana Allah Subhanahu wa taala mematikan kita. Yang pertama, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya juga ingatan kepada kita. Wa ilaihin nusyur. Kita akan dibangunkan, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangun je tidur kita itu adalah ingatan kepada Allah taala. Yang kedua, mengingatkan kita apakah tujuan kehidupan, yang mana kita ini perlu beramal dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menetapkan kita, itulah dengan doa kita, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala menetapkan kita dalam ketaatan kepadanya. Allahumma amin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini dalam pertemuan yang lepas kita telah membincangkan berkaitan tentang penghayatan terhadap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ ada tiga tuntutan. Yang pertama daripada sudut pengetahuan ilmunya, iaitulah ilmu akidah berkaitan tentang ketuhanan, kenabian dan juga perkara baik akidah. Dan yang kedua ialah tentang pengamalan. Apa yang perlu diamalkan, maka kita perlu beramal dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintah, dan kita perlu menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Itu pengamalan yang kedua. Dan yang ketiga ialah kerohanian, iaitu kita perlu membina hubungan hati
hati kita dengan Allah dan juga Rasul. Itu berkaitan daripada dua kalimah syahadah. Ada kita sebutkan sebagai kepercayaan, aspek kepercayaan, itu rukun iman yang 6, ataupun kita kata 3 perkara tadi: ketuhanan, kenabian, juga perkara baik. Yang kedua ialah pengamalan apa yang Allah perintah dan larang, Allah dan Rasulnya perintah dan larang. Dan yang ketiga ialah kita membina hubungan hati ataupun aspek kerohanian, iaitu kita bina hati kita dengan Allah dan Rasul, agar kita sentiasa mengingati Allah Ta'ala, agar kita sentiasa cuba menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh, uswatun hasanah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Hari ini insya-Allah kita akan melihat kepada jalan yang lurus. Kalau kita nak bincang berkaitan tentang ajaran sesat, kita kata isu-isu akidah ini, maka isu yang besar, yang utama itu ialah dia ajaran sesat. Ajaran sesat. Bahkan kita setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu dari ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Berapa kali kita baca Al-Fatihah dalam setiap hari kita itu masih lebih daripada 17 kali 17 kali setiap rakaat kita baca Al-Fatihah ke tidak setiap rakaat kita perlu membaca surah Al-Fatihah. Jadi dalam setiap rakaat kita telah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Dari persoalan besarnya, apakah dia jalan yang lurus? Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kalau kita lihat daripada surah Al-Fatihah itu, surah Al-Fatihah itu, iaitu kita memohon Allah Ta'ala tunjukkan kita jalan yang lurus. Apa dia jalan yang lurus? Maka dalam ayat yang sama, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus ialah jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat kepada mereka. Jadi siapakah yang Allah Ta'ala berikan nikmat itu? Kalau kita tengok di sini mungkin boleh kita besarkan sikit, allazina an'amta 'alaihim wa may yuta'illah, surah An-Nisa ayat 69, surah keempat ayat 69, wa may yuta'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzi an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, satu, was-siddiqin, yang kedua siddiqin, yang ketiga wasyuhada, para syuhada, wasyuhada was-salihin, ada juga orang-orang yang saleh. Boleh. Sebentar lagi. Jadi jalan yang lurus yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ayat selepas itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat kepada mereka. Itu dalam surah Al-Fatihah itu. Pertama, jalan yang lurus ialah jalan orang yang Allah Ta'ala beri nikmat. Allazi an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim itu dijelaskan dalam surah An-Nisa, ayat yang lain, ayat 769, ayat 69 dalam surah An-Nisa.
Iaitulah dia wa may yuta'illah, orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala wal rasul, dan juga rasul, fa ulaika ma'al ladzi an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Itu jalan yang lurus ialah jalan yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Itu jalan yang lurus. Jadi kalau kita nak pastikan kita berada pada jalan yang lurus, maka tengok kepada jalan yang empat ni. Jalan para nabi, bagaimana kita mengenali nabi kita. Dalam Al-Quran penuh dengan kisah nabi yang berbagai nabi yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Quran, bagaimana setiap nabi itu mengharungi kehidupan mereka. Rasulullah kata orang yang paling banyak menerima dugaan ini, cubaan ini, ialah para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling banyak menerima bala dugaan ialah para nabi. Para nabi. Summal ladzina yalunahu, dan kemudian golongan yang selepas itu. Dan golongan yang selepas itu maksudnya para sahabat. Orang yang banyak menerima dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi kata summal ladzina yalunahu, para nabi, para kita kata para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Itu kelompok-kelompok yang banyak menerima dugaan. Jadi untuk kita pastikan kita berada pada jalan yang lurus, maka kita kena tengok kepada kisah-kisah para nabi yang ada. Dan kalau tak dapat, kita tengok kisah lain dalam Quran ada ulama yang tulis siap dah kitab kisah-kisah para nabi. Contoh ni Ibnu Katsir, dia bawa cerita setiap para nabi itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sumber-sumber yang ada, dia dah bawa lah. Itu kisah-kisah para nabi. Kalau tidak pun kita lihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling tidak kita melihat kepada kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita katakan tentang Nabi ini, dia ada beberapa jenis kitab. Salah satunya ialah kita kata kitab sirah yang kita baca biasa tu. Sirah Nabawiyah, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sebelum lahir sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak kitab lain? Ada lagi. Kitab berkaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu jenis yang kedua. Ini agak kita kata kalau sirah Nabawiyah itu memang kita belajar daripada kecil, daripada awal. Tetapi banyak yang itu sejarah perjalanan kehidupan Nabi daripada sebelum lahir sampailah wafat. Tapi ada genre yang kedua, bahagian yang kedua, itulah Syama'il Muhammadiyah, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu disifatkan daripada hujung rambutnya sehinggalah ke hujung kaki. Bagaimana Nabi? Dicatatkan itu Syama'il Muhammadiyah. Ini banyak juga kita belajar. Ada juga tempat-tempat yang daurahkan kitab sifat-sifat Nabi. Yang ketiga, ada juga lagi yang disebut sebagai Khasa'is An-Nabawiyah, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada kitab khas. Imam Sayyidi karang Al-Khasa'is Al-Kubra, kitab khas tentang keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu macam mana yang dikatakan manusia tetapi tidak seperti manusia lain. Bagaimana Nabi sendiri sebutkan, kalau kita melihat mesti kita lihat dengan belah depan mata kita, tetapi Nabi SAW tahu dan seolah-olah melihat juga di sebelah belakang. Itu antara itu tentang khasa'is, keistimewaan. Begitu juga lain, banyak sebenarnya. Ada marazi.
tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi tentang dalil-dalil kenabian. Dalil-dalil kenabian juga ada dibawakan dalam kitab yang para ulama kita kata. Itu yang pertama. Untuk kita berada pada jalan yang lurus, maka kita melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui pelbagai bentuk dari sirahnya, syama'ilnya, khasaisnya, dalailnya. Itu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada setengah tempat dia khususkanlah nak baca kitab sirah untuk kita menghayati, mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditentukan hari, kadang hari Selasa ataupun hari Rabu, baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua ialah siddiqi. Jalan yang lurus, kita nak pasti kita berada pada jalan yang lurus, kita kena lihat jalan para Nabi yang pertama. Yang kedua ialah jalan para siddiqi. Siapa siddiqi? Siddiqi ni susah kita untuk kenal. Yang kita tahu Sayyidina Abu Bakar digelar As-Siddiq. Kenapa beliau digelar dengan As-Siddiq? Keyakinan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak goncang langsung. Tak ada ragu-ragu langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bayangkan kita berada pada saat itu, kita bayangkan kita menerima berita yang sebegitu. Nabi Isra Mi'raj daripada Mekah ke Masjidil Aqsa itu pada satu malam. Satu malam, kemudian balik pula. Pergi ke sana dah berapa tempohnya, kemudian balik pula dalam tempoh semalam. Agak-agak kalau kita menerima berita ketika itu, sekarang ni mungkin tak kita katakan mustahil tu, mungkin ada, kita tampak ada kemungkinan dengan mungkin kapal terbang lajunya dan sebagainya, mungkinlah apa-apalah kecanggihan yang ada sekarang ni, mungkin kita rasa mungkin boleh berlaku. Tetapi andai kita yang menerima berita Isra dan Mi'raj ketika itu, bagaimana keadaannya, maka Sayyidina Abu Bakar ini tanpa ragu-ragu, kalau yang berkata itu Muhammad, kalau yang sebut itu Muhammad, maka aku percaya. Itu bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga dia digelar sebagai As-Siddiq. Jadi dalam ayat ini sebut, kalau kita nak berada pada jalan yang lurus, kita ikut jalan para Nabi, kita ikut jalan para Siddiq. Siddiq ni maksudnya orang yang sangat, kita kata, membenarkan, orang yang yakin, maksudnya keimanan yang tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abu Bakar. Jadi siapakah para siddiqin? Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ada satu kitab namanya At-Tibyan, dia bincang tentang adab orang kita ni berinteraksi dengan Al-Quran. Bagus kitab ni. Kalau ada nak cari bahan bacaan, kitab ini boleh kita baca. Ada kumpulkan dalam hukum hakam berkaitan Quran, persoalan tentang Quran, motivasi nak suruh kita baca Quran. Dia sebutkan tu, ada orang yang boleh khatam Quran sehari 2 kali. Sehari 2 kali mungkin kita tak payah khatam, boleh kot kan. Tapi walaupun kita sehari sekali pun tak dapat kan, tapi kita anggap mungkin tak mustahil. Imam Syafi'i kalau dalam bulan puasa dia sebut begitu, sehari 2 kali khatam. Ada orang yang lebih lagi 4 kali khatam. Itu lagi kita kata masa bila pula dia buat kerja lain kan. Kita baca satu juzuk Quran pun dah setengah jam, 45 minit. Apa kita baca sejam, baca satu juzuk, lebih kurang lah kan, 45 minit. Kita letaklah mungkin ada lagu laju, lagu pelan kan. Tengah sedap tu tarik lagu malas sikit dah, kurang sikit, sejam lah kan. Kalau sejam satu juzuk Quran, Quran ada 30 juzuk kan. Jam kita ada 24 jam kan. Macam mana nak habis satu juzuk, satu Quran
belum tambah makan, rehat, tidur. Macam mana ada orang yang dia khatam lebih daripada itu, 4 kali, tak silap saya paling banyak 8 kali. 8 kali boleh khatam. Yang menceritakan itu ialah Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi itu? Di antara kita kata epistemologi, maksudnya macam mana kita nak dapat maklumat ni, antaranya bila kita dapat daripada orang yang jujur, maka kenyataan itu diterima pakai. Tapi kita kata takkanlah dia menipu. Jadi kalau kita nak tengok pula daripada sudut logik, jadi mungkin kita kata itu karamah dah. Orang yang masa ni itu berkat, walaupun masa dia sama je dengan kita, tetapi dia boleh manfaat yang lebih dengan masa yang sama tersebut. Jadi Imam Nawawi kata kalau bukan Sahal At-Tusturi, Hasan Al-Basri, kalau bukan mereka ini para siddiqin, maka siapa lagi para siddiqin di sisi Allah Ta'ala? Itu kata Imam Nawawi. Siapa? Sari As-Sakti, At-Tusturi ataupun Hasan Al-Basri, mereka itu ialah tokoh-tokoh sufi atau tokoh-tokoh dalam kesufian ataupun tasawuf. Itu mengikut Imam Nawawi. Maksudnya as-siddiqin itu ialah antara orang sufi. Orang sufi, kalau kita tengok sufi ni, antara kenapa mereka dinamakan sufi, banyak sebab lah. Antaranya mereka dipakai pakaian yang disebut sebagai suf. Suf ni baju bulu tu lah, baju buni lah kot kita sebut kan. So ada yang sebut kerana mereka ini berada di saf awal. Maksudnya orang yang sentiasa sentiasa berada di hadapan dalam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu siddiqin. Kalau kisah para nabi tadi kita boleh cari dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab. Tetapi para siddiqin ini kita tak kenal pun. Mungkin kita tak kenal. Yang kita kenal Sayyidina Abu Bakar. Yang lain-lain mana? Mungkin kita tak kenal. Maka kita tengok yang ketiga. Yang ketiga ialah syuhada. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Orang-orang yang syahid. Ini sama juga. Para nabi telah wafat, orang yang syahid ni juga tak ada dah. Kita boleh ambil iktibar pengajaran daripada kisah hidup mereka sahaja. Macam mana mereka itu sama juga. Kalau para siddiqin itu keyakinan mereka, keimanan mereka, hati mereka dengan Allah Ta'ala, maka syuhada ini juga begitu. Mereka kita katakan bukan sahaja mengorbankan diri, tapi segalanya, masa mereka, keluarga dan sebagainya. Itu bagaimana kalau kita nak kaitkan dengan siddiqin tadi, orang yang benar. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di kalangan orang mukmin ini ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang benarkan apa yang mereka janji dengan Allah Ta'ala. Janji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mereka benarkan. Jadi itu antaranya ialah syuhada. Jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Dan yang keempat ialah salihin, orang-orang salih. Di tuan-tuan hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau para nabi itu kisah dia kita lihat daripada lembaran kitab dan sebagainya. Para syuhada itu juga begitu. Para siddiqin mungkin kita tak apa nak dapat kenal cap. Tetapi cuma kalau dalam para siddiqin ni kita kena banyak doa lah. Kena banyak doa supaya Allah Ta'ala pertemukan dengan kita. Orang soleh yang Allah Ta'ala pertemukan dengan kita. Orang para siddiqin tadi lah. Kita doa supaya kita dapat bertemu, kita dapat mengambil manfaat daripada mereka. Itu para siddiqin. Para siddiqin mereka itu dah mestinya salihin. Tetapi para salihin belum mesti sampai kepada tahap siddiqin. Jadi para salihin ini kita boleh cari. Kita boleh cari dalam kehidupan kita ini. Dalam kalangan dalam surau ini mungkin ada orang yang salih. Orang ini kita tahu seorang yang tekun ahli ibadat,
yang sentiasa beribadat, kesungguhan yang kita nampak bila kita bersama dengan dia banyak manfaat yang kita dapat. Dia menggalakkan kita untuk beribadah, dia menggalakkan kita untuk buat kerja baik. Jadi kita kena cari orang-orang yang soleh. Sebagai apa? Sebagai kawan kita, sebagai apa? Sebagai guru kita, sebagai teman kita dan segalanya. Cari orang-orang yang soleh supaya kita dapat bersama dengan mereka. Orang soleh ni kedudukan dia special. Kita dalam solat ada tak kita sebut tentang orang soleh? Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Kita utuskan salam kepada mereka. Kedudukan mereka sangat tinggi. Jadi kita cari orang-orang yang soleh, kerana mereka ini dapat bawa kita kepada as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita mohon dalam solat itu ihdinas siratal mustaqim, maka antara ni ialah jalan yang empat ni kita cari. Dan tidak sekadar kita mohon kepada Allah Ta'ala, sebab ayat itu dah disebut dah selepas itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Allah Ta'ala beri nikmat. Siapa mereka? Itu yang dijelaskan dalam surah yang An-Nisa itu. An-Nisa ayat 69. Ayat 4 itu kita perlu cari. Kemudian dia jelas lagi, jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jalan yang lurus ialah bukan jalan orang yang Allah Ta'ala murkai. Siapa yang Allah Ta'ala murkai? Kalau ikut ulama tafsir, itulah dia orang Yahudi. Kita boleh tengok macam mana perangai orang Yahudi ni. Mereka bunuh Nabi, mereka ubah suai kitab suci, yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi. Mereka banyak tukar kebenaran dengan kebatilan. Kita baca Al-Quran, kita boleh tengok. Hari ni dah ada dah software yang boleh kita search perkataan Yahud, search perkataan Yahud, kemudian kita baca ayat-ayat yang berkaitan. Bagaimana perangai orang Yahudi ini dah dikisahkan dalam Al-Quran. Memang mereka ni tak akan meredai orang Islam. Itu fakta. Quran sebut walan tad'ankal yahud walan nasara. Yahudi pun sama, Nasrani, Kristian juga sama. Mereka tidak akan meredai orang Islam. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Mungkin kalau orang orang Kristian mungkin lembut sikit berdasarkan kepada apa yang Al-Quran sebut. Tetapi umumnya mereka itu tidak redha kepada orang Islam. Jadi apa tindakan kita kena berwaspada, sentiasa beringat. Memang mereka itu orang yang hidup bersama kita. Kita boleh tengok juga dalam sejarah Nabi SAW dan bagaimana interaksi mereka ini dengan orang Islam. Kata setuju tetapi pakat di belakang untuk menghancurkan Islam. Itu dalam sejarah. Apa yang ada dalam sirah Nabi SAW, pengajaran ni banyak. Ada satu kitab sirah yang diringkaskan oleh kitab sirah Lurus Wa'ibah Mustafa As-Sibai. Dia bawa kisah, kemudian dia terus keluarkan pengajaran. Dia dah ada terjemah dah. Pustaka Salam ada terjemahkan. Itu yang disebutkan sini, jalan yang lurus bukan jalan orang yang Allah Ta'ala murkai. Jadi kita kena kenal juga orang Yahudi ni bagaimana. Dalam Quran ada kenal perangai mereka dan sebagainya. Sebab Allah Ta'ala sebutlah jalan yang lurus bukan jalan orang yang Allah Ta'ala murkai. Ulama tafsir kata Yahudi. Imam Syahristani, Imam Syahristani tokoh dalam akidah juga, tokoh dalam ideologi agama juga. Dia sebutkan bahawasanya
al-musyabbihah yahud hadhihi ummah. Kalau kita nak berada pada jalan yang lurus, maka kita jangan ikut jalan umat Yahudi. Antara yang persis dengan fahaman Yahudi ini adalah fahaman musyabbihah. Dan musyabbihah ni apa? Menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Jadi fahaman tu kita patut tolak kalau ada. Dan kalau ada, kerana dia akan mengganggu jalan yang lurus. Bagaimana yang Allah Ta'ala sebut, jalan yang Allah Ta'ala murkai adalah orang Yahudi. Kemudian ulama kita pula hurai berdasarkan juga kepada hadis, maka al-musyabbihah yahudu hadhihi ummah. Fahaman musyabbihah yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk ini persis fahaman Yahudi. Maka daripada sudut akidah, kita perlu berwaspada dengan fahaman ini. Kalau kita kata Yahudi, mereka mensifatkan Allah dengan sifat manusia. Kemudian ayat seterusnya, walam dhalim. Jalan yang lurus ialah jalan yang Allah Ta'ala beri nikmat. Itu 4 kelompok tadi. Bukan jalan orang yang dimurkai, Yahudi, dan juga yang persis fahaman Yahudi ini. Walam dhalim, dan bukan jalan orang yang sesat. Siapa yang sesat? Ulama hurai, itulah dia Nasara, Kristian. Kenapa sesat? Kita dah boleh tengok dah. Daripada ajaran Tauhid dah jadi ajaran lain dah. Dah menyeleweng daripada ajaran Tauhid. Kalau Yahudi tadi menyifatkan Tuhan dengan sifat manusia, maka Nasara ini mereka menyifatkan manusia dengan sifat Tuhan. Terbalik. Tadi Yahudi menyifatkan Tuhan dengan sifat manusia, yang ini menyifatkan manusia dengan sifat Tuhan. Jadi ulama kata itu Nasara, Kristian. Ada tak fahaman dalam Islam yang persis? Kalau tadi fahaman dalam Islam yang persis dengan fahaman Yahudi ialah musyabbihah, fahaman yang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Maka dia katakan yang ini ialah Rafidah Nasara. Rafidah itu adalah Syiah. Dan fahaman Syiah ini dia menyifatkan Tuhan dan menyifatkan manusia dengan sifat Tuhan. Dan imam-imam itu boleh kita kata membuat hukum. Dan imam-imam itu tidak berdosa masuk. Macam-macam lagi yang mereka bawa. Jadi kita perlu mengenali jalan-jalan ini. Kalau kita sebutkan jalan yang lurus yang 4 tadi, jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Kemudian kita kena kenal Yahudi supaya kita tidak berfahaman dengan fahaman Yahudi, sepersis fahaman Yahudi yang menyifatkan Tuhan dengan sifat manusia. Kemudian kita tidak mengikut jalan yang persis fahaman Nasara ataupun Kristian yang menyifatkan manusia dengan sifat Tuhan. Itu gambaran umum daripada surah Al-Fatihah yang kita bacakan dalam setiap solat. Kita dah memohon kepada Allah Ta'ala, tunjukkan kami jalan yang lurus. Maka tindakan yang perlu kita buat, doa dah. Sehari lebih pada 17 kali kita ucapkan. Kenapa setiap solat kita tu memang kita baca Fatihah. Kita telah berdoa, maka kita perlu ambil tindakan. Nak pasti jalan yang lurus. Jadi kalau kita kata tak ada sangat, ialah orang soleh. Orang soleh ni kita kena cari dengan mereka, sebab mereka ni lah pendorong kita untuk melakukan kebaikan. Bila kita datang masjid surau ataupun masjid, ada kita kata kenalan kita ataupun jemaah itu yang memang dia itu ibadahnya kita kagum. Kita yang tengok, insya-Allah kita akan cuba usaha juga. Masa malas juga nak sembahyang qabliyah ba'diyah, tapi tengok orang pakat sembahyang, kita pun sembahyang. Kita tengok orang baca Al-Quran, pakat baca Quran, takkanlah kita tengok saja. Maka itu penyebab. Sebab itu disebut antara yang membawa kita kepada kebaikan selain daripada kita duduk dengan para ulama, ialah kita duduk dengan orang soleh. InsyaAllah tempiasnya itu ada, kebaikannya itu ada. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang kita sebutkan sebagai as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus.
yang mana Nabi SAW. Dan daripada itu nanti juga kalau kita kata kita akan bincang berkaitan tentang ahli sunnah wal jamaah, siapakah ahli sunnah wal jamaah, untuk kita mengetahui kenapa ada orang kata kenapa nak label-label, nak kena ada label ahli sunnah wal jamaah. Kenapa pula nak kita dulu tak ada masalah sangat ahli sunnah wal jamaah, ada satu kelompok dia kata ahli sunnah saja, jamaah tak tapi sekarang dia pun dah nak ahli sunnah wal jamaah. Kenapa kita nak bahas ataupun kita nak faham siapa ahli sunnah wal jamaah? Itu yang kita kata kita nakkan garis tengahnya, garis tengahnya supaya kita tahu ini sempadannya, supaya kita tak tergelincir, kita tahu dalam kita berjalan dalam raya yang kita ikut, kita lalu tu, kalau tak ada garis putih tengah tu jenuh juga kita. Kita tak tahu. Tapi bila ada garis itu maka kita tahu di mana duduk kita itu, kita supaya duduk di kawasan dan kita tidak tergelincir. Begitulah juga dengan ahli sunnah wal jamaah. Mengapa nak disebut, nak ditentukan dia orang semua Islam belaka? Ada orang cakap begitu, Islam belaka. Nabi sebut umat Islam itu akan berpecah kepada 73 kelompok. Kita dah sebut dah, banyak jalan, lebih banyak daripada umat terdahulu ataupun agama yang lain. Itu kita ada sebut dah, kalau Kristian tu, kalau hadis sebut Majusi 70, Yahudi 71, umat Islam Kristian 72, umat Islam 73. Kristian disebut 72, tapi kalau tuan-tuan cuba search dekat Google tu, Domination of Christianity, try search ada berapa. Domination ni pecahan lah. Dia tak sesuai dengan maksud mazhab. Mazhab ni kalau kita mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, Maliki, kita tak saling menyalahkan. Itu adalah huraian dia kepada kefahaman dia kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita tak kata dia salah, tak kata dia sesat. Itu mazhab. Tapi kalau yang kata sesat itu bukan mazhab, dia tak sesuai nama ni mazhab. Tentu kalau kita tengok ulama dia bincang tentang basuh kepala, nama Quran tu kan wamsahu bi ru'usikum tu. Ayat dia satu, dia dua kalimah. Wamsahu, basuhlah kamu, bi ru'usikum, kepala kamu. Tapi ulama dengan ilmu mereka yang ada, keupayaan yang ada, dengan mereka mengetahui nas-nas lain yang ada, lebih daripada 7 ataupun 8 dan 9 pandangan berkaitan basuh kepala. Kenapa jadi perbezaan itu? Satu, daripada sudut bahasanya. Bila ada ba tu, jadi ba tu ni maksud tahu. Dia yang kata sebahagian dan sebagainya. Kemudian dia pun ada dalil lain, dalil hadis-hadis yang lain. Itu lahirnya 7 ataupun 9 pandangan untuk basuh kepala. Ayatnya satu je. Sebab itu kita perlu melihat ataupun dalam kita beramal hukum hakam fiqh ini, kita perlu konsisten dengan satu mazhab. Sebab dia ada metodologi dia ada kaedah dia ada disiplin. Dengan maksud kalau kita beramal dengan mazhab ini, ialah kita berdisiplin dalam kita memahami ataupun mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak, kita ikut suka kita lah. Asal nak ikut yang ringan, kita buat yang ringan. Asal nak ikut yang ni, kita ikut yang ni. Itu tak ada disiplin. Jadi mazhab itu adalah disiplin. Disiplin sebab apa? Sebab pengkaedahan yang ada tu. Kenapa tak boleh? Dia ada alasan dia. Jadi itu mazhab. Mazhab ini kita tak menyalahkan, sebab itu berdasarkan tafsiran. Tapi kalau tadi pecahan tadi, Kristian tadi namanya domination of Kristian. Terasa ada belah ribu, dan dikatakan mereka ni saling mengkafirkan. Kalau mazhab tadi tak mengkafirkan, tapi kalau dah mengkafirkan ini, itu yang boleh kita lihat. Kalau Kristian yang dalam hadis sebut Nabi gambarkan 72,
Umat Islam Nabi gambarkan 73, lagi banyak. Lagi banyak kelompok yang ada. Maka dengan itu kita perlu melihat manakah jalannya. Itulah dia ahli sunnah wal jamaah. Maka aku pula ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Dia tak lari jauh. Kita sebut dah sebelum ni uraian kita tentang dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah. Kemudian juga kita dah keluar daripada dua kalimah syahadah itu perkara asas kerangka kepada agama Islam tu. Islam, iman, ihsan. Kemudian daripada itu turun pula ilmu yang berkaitan akidah, fiqh, tasawuf. Itu kita beramal di dalam, kita kata yang Nabi sebut mahjatil baita. Satu kita kata berkerangka satu metod, satu manhaj yang jelas. Dihadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan membaca kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam. Daripada itu kita akan baca teksnya dan insya-Allah kita akan melihat kepada isu-isu yang berkaitan di satu kitab dalam tulisan Jawi yang telah dicetakkan. Jadi kita akan tengok kepada teks ini, dia ada terjemahan sekali lah, dan kita akan sesuaikan dengan perbincangannya. Kalau sini dia sebut tentang ahli sunnah wal jamaah, maka kita akan huraikan dulu tentang siapakah ahli sunnah wal jamaah. Ya, rasanya sekali itu insya-Allah bertemu kita pada pertemuan yang akan datang. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kurang itu daripada kelemahan saya, saya mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تسبيح قرآن سورة الرسول. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.